هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر ولا تعسر وتكمل بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini untuk kita menyambung kehidupan kita di dunia ini, untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan misi untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa hidup dan duduk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada pagi ini saya ambil sedikit masa sama-sama untuk kita mengingati di antara kita tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Azza wa Jalla, yang mana sebenarnya hidup kita ini adalah untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain pun kita dicipta melainkan untuk kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kata hamba abdi, kita kena faham tak ada upah, tak ada gaji dan sebagainya, semata-mata mengabdikan diri untuk Tuhan dia. Itulah yang sebenarnya hakikat kita. Lalu kita dihantar ke muka bumi ini untuk kita membuktikan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tiba satu masa nanti kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah lah kita datang dan kepada Allah lah kita akan kembali. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya akan sampai satu saat yang mana mulut kita tidak boleh berbicara, tetapi kaki dan tangan kita akan berbicara. Di situ akan kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak lagi mampu untuk beri alasan dan alasan demi alasan, tetapi tangan dan kaki kita lah yang akan menjawab apa yang kita lakukan semasa kita di atas muka bumi ini bila menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, yang pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, kami khatam, kami tutupkan mulut-mulut mereka, yakni mulut-mulut kita semua, wa tukallimuna aydihim, dan kami bagi boleh bercakap tangan, wa tashhadu arjuluhum, dan kami menjadikan kaki sebagai saksi dimakan yaksibun dengan apa yang mereka lakukan semasa atas muka bumi. Tangan akan berbicara, mulut akan dikunci. Disitulah kita akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang telah kita lakukan hari ini. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun besar zarah yang kita buat daripada kebaikan, kita akan tengok, kita akan dapat. Walaupun sebesar zarah apa yang kita buat itu daripada kejahatan, maka kita akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi teguran semasa di atas muka bumi lagi. Dan celaka adalah orang yang Allah biarkan dia dalam keadaan menderhaka kepada Allah, dalam keadaan tidak diredha oleh Allah, akhirnya datang menemui Allah dalam keadaan dia membawa dosa-dosa. Maka hari ini kita tengok Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Baru-baru ni kita tengok di negeri saya, di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, Pahang, dilanda banjir. Yang mana saya jumpa seorang pakcik tu, umur dia 100 lebih. Dia kata umur dia 100 lebih. Dia kata alhamdulillah, Allah bagi pakcik umur 100 lebih, pakcik sempat tengok dalam hidup pakcik 3 kali bala Allah Subhanahu wa taala, air besar melanda negeri Kelantan. Yang pertama dia kata tahun 27 dulu. Tahun 1920-an. Itu dia panggil banjir air merah, menenggelamkan, boleh dikatakan satu banjir yang besar. Dan yang kedua dia kata tahun 1967. Dan yang ketiga hak ni dia kata yang terbaru ni. Dan dia kata ketiga-tiga itu hak ni lah yang paling besar dia kata. Menenggelamkan hampir 80% negeri Kelantan. Kalau kita tengok, kalau kita pergi, Masya Allah, saya pergi di belah-belah 3 daerah utama, Gua Musang, Dabung dan Kuala Kerat.
Kalau Pulau Kerai itu bandar dia yang tutup terus. Tutup terus. Sekarang sunyi sepi dan dengan tak ada elektriknya, dengan kesan-kesan banjirnya. Kalau beberapa kita tengok tempat di Dabung umpamanya, dengan kereta apinya tenggelam, dengan bandarnya habis tenggelam, dan ada yang kampung 100% hancur rumah dia. Tinggal tapak saja. Bila kita pergi, mereka hanya mampu duduk dalam kemah. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita sibuk kaji, kenapa jadi macam ni? Kenapa boleh terjadi? Tetapi apa yang perlu kita tanya pada diri kita, sebelum Allah datangkan benda tu, apa yang kita buat? Apa yang telah kita buat? Adakah kita hidup dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita hidup dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan teguran kepada kita. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami benar-benar merasakan kepada mereka tentang azab ataupun tentang kesengsaraan, kesusahan yang ringan sahaja, yakni semasa atas dunia. Dah, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Bukan lagi kami rasakan pada mereka itu azab yang benar-benar besar di hari akhirat nanti. Akhir akhirat nanti yang lebih dahsyat, yang lebih hebat siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Allah tegur bawa kepada kita atas dunia? La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang Allah sayang atas dunia adalah Allah Subhanahu Wa Taala tegur, dan semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengecapi nikmat kehidupan ini. Masih lagi kita mampu tidur lena. Saudara-saudara kita di sana, dia nak tidur macam mana? Selut terbantu rumah. Terbantu rumah selut. Selut-selut pasir dalam rumah. Ada yang menenggelamkan separuh rumah, dan ada yang tidak ada rumah langsung, dengan tak ada elektrik, tak ada air bersih. Bagaimana tuan-tuan mereka nak tidur? Tapi kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi kita boleh tidur lena. Kita boleh lagi makan sedap-sedap, boleh lagi kita bergelak ketawa. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita nak bandingkan apa yang menimpa saudara-saudara kita yang lain. Kita sebenarnya hidup ini kita akan diuji, tidak boleh lari sebenarnya. Kita akan diuji dan diuji dan diuji untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Subhanahu Wa Taala datangkan musibah kepada kita adalah kerana apa? Kerana untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah teguran daripada Allah, yang mana janganlah kita sibuk untuk mencari sebab dan musabab apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya di sini, ni hari ni contoh cerita banjir. Sibuk orang memperkatakan kenapa banjir. Ada yang kata teorinya kerana balak ditebang, ada yang kata kerana umpangan pecah, ada yang kata fenomena bulan dekat dengan bumi lalu air pasang tinggi, air daripada bumi tak boleh nak turun ke laut. Macam-macam teori yang dibuat sehingga kan ada cadangan menubuhkan Suruhanjaya untuk menyiasat tentang kebanjiran tadi. Sebenarnya tuan-tuan, kita lupakan tuan-tuan semua bahawa dalam peristiwa penciptaan manusia sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala tak kala dia mengarahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi untuk mencipta Nabi Adam alaihissalam. Dia nak 10 jenis tanah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat Israel, "Ya Israel, kamu turun ke bumi, aku nak 10 jenis tanah. Tanah Makkah, tanah Babylon, tanah itu, tanah ini, semua sekali untuk diciptakan manusia pertama." Lalu kata Israel, "Ya Allah, sesungguhnya aku tak nak mahu tu. Kenapa? Bumi akan marah ke aku, bukit buka akan marah pada aku. Kenapa? Kerana benda yang kita nak cipta, yang kau nak cipta di manusia ni, dia akan buat kerosakan atas muka bumi. Tentu dah makhluk-makhluk di bumi akan marah pada aku. Bumi tak akan bagi tanah dia. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bagi aku nak, dia tak nak bagi pun aku nak. Pergi ambil." Lalu bila malaikat Israel turun ke bumi, ambil 10 jenis tanah, buat pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diumpat-umpat tanah itu, dibakar, diulik dan sebagainya. Itu yang kata-kata ada 4 unsur api, air, tanah, angin. Lalu bila jadi manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya malaikat Israel, kamu jugalah yang akan mengambil nyawa manusia."
Bila dengar yang dia juga akan mengambil nyawa manusia, maka jawab mereka apa? Dia kata, tidak ya Allah. Nanti manusia pula akan marah pada aku. Bumi dah marah kat aku. Ambil untuk cipta manusia yang akan buat kerosakan. Manusia pula akan marah pada aku kalau cabut nyawa dia. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa, aku jadikan sabar dan musabar atas kematian. Maka tuan-tuan, sebab dan musabar ini hanyalah untuk bagi reason pada kita sahaja, logik di akal kita sahaja. Hakikatnya benda tu dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila berlaku kematian, jangan kita menyesali atas kematian tadi. Allah ni menyesal, sayalah yang buat dia menjadi tak ada. Sebenarnya benda tu hanya sebab sahaja. Sebab kalau tak ada sebab, mesti kebingungan kita. Tiba-tiba tak jatuh mati, tiba-tiba tak jatuh mati. Tapi Allah SWT beri sebab, maka atas sebab tadilah kita pandang. Kita tidak lagi memandang kepada apa yang dilakukan oleh malaikat tadi. Jadi sini kalau kita tengok, begitu juga dengan musibah yang menimpa diri kita. Yang saudara-saudara kita di Barat Timur tu diuji dengan banyak ujian Allah SWT ni bermacam-macam. Ada dalam bentuk sihat, ada dalam bentuk sakit, ada dalam bentuk susah. Allah SWT sebut, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril mu'minin. Sesungguhnya kami akan menguji orang beriman itu dengan ketakutan, dengan kekurangan makanan, kemusnahan tanaman dan sebagainya. Maka berjayalah, berbahagialah orang-orang yang beriman. Maka kalau kita tengok ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang Allah uji dia dengan susah sangat. Ada orang Allah uji dia dengan senang. Senang pun ujian, kaya pun ujian, miskin pun ujian. Bukan kata kaya pun tak diuji, maka miskin yang diuji. Kaya pun diuji. Adakah harta kekayaan dia letak pada jalan yang Allah redha ataupun tidak redha? Sehat pun diuji, sakit pun diuji. Sakit tu diuji. Kita kata kalau kita sakit, kalau kita miskin, hak tu cepat orang rasa dia diuji. Tapi kalau orang tu sehat dan kaya, tapi dia jangan lupa kadang-kadang dia sedang diuji oleh Allah SWT. Fir'aun, Allah uji dia dengan sehat, Allah tak uji dia dengan sakit. Sehingga kan sehat dia tadi, akhirnya dia terpuji, lalu dia sampai mengaku dia Tuhan. Sebab tak pernah demam, tak pernah sakit, Tuhan. Sampai dia mengaku dia Tuhan. Akhirnya itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham daripada sini, jangan kita tilik kepada sebab, tetapi kita tilik kepada pemberi sebab. Contoh kita kata macam ni lah, negara kita ni diserang orang. Orang serang negara kita, kita sibuk duduk kaji. Apakah kelengkapan kita ni tak cukup? Dah, macam mana dia boleh lolos masuk, musuh boleh lolos masuk? Dah, kita ngaji pula. Apakah teknologi kita tidak sampai pada tahap yang sepatutnya? Kita sibuk kaji. Tapi kita tak kaji kenapa dia serang kita. Kita duk kaji macam tu. Itu maksudnya kita duk sibuk cari punca bala tadi. Tapi kita tak cari, kita duk tengok pada sebab tadi. Kita tak cari pada pemberi bala tadi. Penyebab tadi. Sebab itulah jangan kita tuluh sesuatu itu pada sebab. Kita tuluhlah pada yang memberi sebab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak suluh di sebab, maka kita akan hanyut macam kita. Kita akan terperangkap di situ. Bila kita terperangkap, inilah dia kata, bila kita diuji, jangan sampai kita teruji. Maksud kata jangan sampai kita teruji. Ada orang Allah uji dia dengan kebendaan. Allah campak dalam hati dia itu rasa tidak cukup, rasa tidak puas. Akhirnya dia teruji. Bila dia teruji, dia mula sibuklah mencari duit. Tambah kerja lagi, tak cukup. Siang tambah lagi malam, tambah lagi overtime dan sebagainya. Kerana dalam hati dia nak harta tadi, nak harta tadi. Itu dia sebenarnya diuji oleh Allah SWT. Akhirnya masa dia tu habis dengan cari duit je. Nak datang masjid tak sempat, nak baca Quran tak sempat, nak puji Allah tak sempat. Maka tuan-tuan semua, kita fahamlah bahawa hakikat hidup ini adalah kita tidak boleh lari daripada ujian Allah SWT. Apa yang Allah datang kepada kita dari bentuk musibah, kesakitan dan sebagainya, semua itu adalah ada hikmah di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW, tidak akan diuji seorang hamba itu sama ada baik dari segi susah hatinya, kurang hartanya, sakit tubuh badannya, hatta tercucuk duri sekalipun, melainkan diampunkan dosa dia. Bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala uji kita,
Allah Ta'ala nak angkat darjat kita di sisi dia. Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa kita kalau kita memandang dari sudut tu, dan kalau kita sabar. Sebab itulah bila kita diuji, hendaklah kita sabar. Yang mana kita kena faham bahawa orang-orang yang beriman itu sememangnya akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi beberapa persoalan dalam apabila kita menangani ataupun kita menghadapi mihnah dan tribulasi dan juga musibah ujian yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup kita, tak mungkin kita tertanya-tanya kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab dalam Quran, jangan kamu mengaku kamu beriman sebelum aku menguji kamu. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang mana orang-orang sebelum kita telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan lebih teruk daripada kita. Lebih teruk lagi orang-orang dahulu, orang sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita juga akan bertanya, apa ni, kenapa apa yang kita nak tak dapat, tapi apa yang kita tak nak itu yang kita dapat. Kita diuji dengan kemiskinan contoh. Kita diuji dengan kesakitan contoh. Kenapa orang lain sihat, kita sakit? Kenapa orang lain kaya, kita miskin? Jadi Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan kadang-kadang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada benda yang kamu benci itu sebenarnya baik bagi kamu. Lalu Allah tu sayang pada kita, dia bagi kebaikan itu pada kita. Dan kadang-kadang apa yang kita rasa baik, buruk sangat bagi kita, tapi sebenarnya baik. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik sangat bagi kita, sebenarnya buruk. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa pun, wahai manusia. Maka kita kena reda dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kita. Kita kena ingat reda itu sempadan wilayah Allah. Orang yang tak boleh reda, dia tak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati duk mengeluh, mulut ialah cakap daripada Allah, daripada Allah, daripada Allah. Dah, kita ni nak pergi mana pun akhirnya akan balik pada Allah. Tapi hati dia tidak. Hati dia sentiasa mendustakan. Tangan dia tidak seperti itu, kaki dia tidak seperti itu. Akhirnya keluhan demi keluhan keluar daripada diri dia. Ini orang yang tidak reda dengan Allah Ta'ala. Kita kena ingat reda itu adalah sempadan wilayah Allah. Bila kita boleh reda, di situlah kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah kata apa ni, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi. Sebab kenapa dia sebut mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni makna jiwa yang tidak diganggu gugat oleh selain daripada Allah. Atau dia tenang jiwa dia. Tidak diganggu dengan masalah harta, tidak diganggu dengan masalah apa ni, kemiskinan dan sebagainya, sakit, ujian dan sebagainya. Kalau sakit pun alhamdulillah, kalau sihat pun alhamdulillah, kalau kaya pun alhamdulillah, kalau miskin pun alhamdulillah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang dan kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan hal kamu itu radiyatan, redha dengan Allah, dan Allah meredai kamu. Fadkhuli fi ibadi wa dkhulil jannati. Masuk surgalah mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Kata Allah Ta'ala, wadkhuli, masuk, fadkhuli fi ibadi, kamulah termasuk dalam golongan hamba aku, dan masuklah dalam syurga. Orang ni yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang yang boleh mengagungkan hamba dia yang sejati. Jadi kalau kita faham di sini, bila kita diuji, kita kena faham, dan kita akan tetap diuji dan diuji. Tapi percayalah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan uji dengan sesuatu yang tidak mampu untuk kita tanggung. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebankan seseorang itu kecuali dengan sepada apa yang dia mampu. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sesungguhnya Allah akan memudahkan sesuatu yang dia bagi pada kita itu ba'da usrin, setelah susah, yaitu dengan kemudahan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Kalau di dunia ini bukan untuk kita buat keputusan, kita dah berjaya, kita dah berjaya di dunia, belum tentu lagi kita berjaya di akhirat. Karena kejayaan sebenar itu adalah kejayaan di akhirat, dan kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan di akhirat. Dunia ini hanyalah semata-mata sementara sahaja. Yang kekal abadi adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi itulah yang saya boleh berkongsi
sedikit sebanyak pada pagi ini, kesimpulan dari apa yang saya nak kongsikan di sini adalah kita kena faham, bila kita mengaku kita ni beriman pada Allah Ta'ala, kita akan diuji dan diuji dan diuji. Sampai bila? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada kita kembali dalam keadaan membawa iman ataupun kita kembali dalam keadaan kufur, wal'iyadzubillah. Kalau kita mati dalam keadaan kufur, maka sengsaralah kita di akhirat nanti. Jadi di sini sebelum saya akhiri sedikit tazkirah saya pada pagi ini, marilah kita sama-sama merenung firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran suratul Asri yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Demi masa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, siapa kita? Kita ingat balik, manusia ini kata Allah Ta'ala fi khusr, iaitu dalam keadaan rugi. Tidak ada keuntungan bagi dia. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang dia beriman. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada perkara baik, beriman pada perkara beriman pada Allah Ta'ala. Wa amilus salihat, iman saja tak cukup, ada amal pula. Kerana iman tadi lahirnya amal. Wa amilus salihat, amal yang salih. Cukup dah iman dengan amal salih? Tak cukup lagi. Wa tawasaw bis-sabr, dengan iman dia beramal, wa tawasaw bis-sabr, dan dia berpesan pula kepada saudara-saudara dia bis-sabr, tentang kesabaran. Kenapa Allah sebut sabar? Sebab hakikat atas dunia, hakikat iman, hakikat amal adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dia sebut sabar. Wa tawasaw bis-sabr, wa tawasaw bil-haq, wa tawasaw bis-sabr, iaitu berpesan kepada benda-benda kesabaran yang benar, hak, dan berpesan kepada benda-benda kesabaran. Jadi sesungguhnya kejayaan itu adalah dengan iman. Iman itu melahirkan amal, amal itu melahirkan peringatan kepada perkara yang benar di sisi Allah. Dan yang benar itu kenapa? Kena sabar. Sebab tu Allah kata pesan benda hak, pesan benda sabar. Hak itu adalah ujian yang kita sebut tadi, dan kita kena sabar. Sabar macam mana? Sabar sebagaimana sabarnya para nabi, sabarnya para rasul dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang sabar dan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuh al-'arifin. Allahumma iftah 'alaina abwaab al-khair. Allahumma tahhir qulubana ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.